Okay, Assalamualaikum. So, hari ni saya sekarang berada di depan klinik. Makcik saya sakit perut, jadinya saya yang boleh drive. So, hari ni saya nak buat video coronavirus yang kita semua sedang berusaha untuk mempercepatkan supaya rantai yang putus dan kita kembali melakukan aktiviti yang normal seperti biasa. Tak ada restriction untuk keluar dan sebagainya kan. Mulaannya universiti saya dia decided untuk menutup universiti dan pembelajaran dilakukan secara online pada 16 hari bulan. So 7:00 pagi saya telah selamat sampai di kampung sebelum diumumkan oleh kerajaan. Kemudian pada 17 petang saya terima WhatsApp dari beberapa orang yang mengatakan siapa yang pulang ke kampung perlu berdaftar di balai polis. Masa itu saya pun dah sambung buka WhatsApp tu dah petang. Jadi saya call balai polis terdekat lah. Balai polis terdekat kata penguatkuasa pasal registration tu belum bermula dan dia kata tak perlu risau sebab saya dah sampai sebelum pengumuman kerajaan buat. Jadinya perkara itu selesailah di situ. Bila berkaitan dengan coronavirus, pada permulaannya masa tu kita dah semua tahu, macam saya dah tahu semua pasal kat Wuhan, kita dah dengar betapa seriousnya corona ni daripada negara-negara lain. Masa tu Itali, Turki dan sebagainya. And then saya tak expect pun yang benda tu sangat serius bila berlaku pada negara kita. Kemudian maklumat mengenai coronavirus pun sebab tak banyak berlaku pada masa tu, so dia macam hanya tahu benda tu berjangkit, boleh dirawat, dan kalau antibiotik orang tu lemah dia boleh menyebabkan kematian. Itu je saya tahu pada masa tu. Kemudian bila ada banyak info-info selepas pengumuman oleh kerajaan, banyak info-info yang sangat bagus yang dikongsi supaya kita boleh tahu apa kadar kaedah pencegahan dan sebagainya, apa yang perlu dibuat dan sebagainya. So kita sebagai rakyat just follow lah kan, supaya tidak membebankan orang lain dan melindungi kita dan keluarga kita daripada jangkitan. Antara tugas saya ialah membeli barang household dan groceries. So normally saya pergi dua tempat, pasar dan Tesco. Untuk barang-barang seperti di pasar, challenge dia ialah kerana tempat saya, kampung saya sekarang ni di PD ni, cases yang berlaku sangat rendah. Jadinya prevention kat pasar tu tak ada. Tak ada social distancing, rapat, people they just cover lah, pakai mask. Kemudian barang-barang sebenarnya tak banyak lah, tetapi Alhamdulillah macam ayam, sayur-sayuran, walaupun limited choices still ada lah macam tu. Tapi in term prevention, macam social distancing, walaupun kita macam saya skema lah nak beratur jarak sikit sementara tunggu orang pilih ikan tu, kita jarak, tapi still orang just nak cepat, just potong je lah queue tu kan. So jadi macam tak works benda tu. Kemudian bila pergi Tesco, precaution yang diambil oleh Tesco sangat bagus. Contohnya nak masuk, dia check temperature, dia suruh kita sapu sanitizer. So diorang control lah customer yang masuk supaya tak cram lah dalam tu. Kemudian barang-barang pada first trip ke Tesco tu tak ada restricted. Kita boleh beli sebanyak mungkin. Masa tu lah isu yang kita orang hadapi, macam saya hadapi di PD, ialah masalah roti. Nenek saya setiap pagi dia memang makan gardenia hijau. Pada masa tu bila nak cari-cari pun jugalah cari
sangat susah. Kemudian kali kedua pergi Tesco, okey, dia dah restrict, setiap orang hanya boleh beli sebungkus roti saja. Then ada sebungkus telur, sepapan telur saja yang boleh diberi. Ada serta makanan memang dia limit. Tapi saya rasa baguslah macam cara tu. Maknanya semua orang nak makan, kita nak makan, orang semua lain pun nak makan. So kita dinasihatkan untuk tidak panic buying. Kita tak perlu beli untuk stok setahun pun. Kita beli ikut keperluan pada satu tempoh sahaja. Kemudian kita boleh keluar lagi untuk membeli kan. Saya nak share tips membeli sebelum membeli. Okay, pertama, sebelum kita keluar beli, check inventory household kita, check inventory makanan yang ada. So perlu atau tidak perlu kita tambah. Okay, kemudian kita set budget, berapa kita perlukan duit untuk trip ni. Ketika kita pergi pasar ke, pergi supermarket, berapa budget kita perlu peruntukkan. Kita pun tahu RMO ni menyebabkan bukan sahaja physical, mentally kita affected, tetapi juga financially kan. So kita kena budget lah. Kemudian kita kena tahu berapa orang dalam rumah kita. And then kalau ada pets, macam rumah saya ada 5 adults, 1 teenager dan 2 ekor kucing. So semua makhluk ini perlu makan, perlu ada barang keperluan yang perlu disediakan. Jadinya planning untuk groceries adalah untuk setiap 2 minggu. So budget untuk sekali beli tu untuk budget 2 minggu dan keperluan 2 minggu. Kemudian listkan makanan yang perlu dibeli. Okay, macam mana kita nak tahu list? Okay, cuma kadang-kadang ada isu, sometimes ada benda yang kita plan tak dapat kita beli kerana tak ada stok makanan tersebut, ataupun because limitation lah. Maknanya telur contohnya sepapan, mungkin kita tak boleh beli, tapi kita boleh plan lah the meal. So kalau kita memang masak untuk family kita, so kita boleh be creative untuk membeli barang-barang tersebut untuk kegunaan apa kita dah tahu. Okay, kita beli barang A boleh diguna untuk berapa hari. Okay, begitu juga pada masa sama kita juga kena tahulah semua makanan ni dia ada expiry date kan. So kalau macam sayur, buah tu cepat, so berapa stok kita perlu beli. Roti, takkan nak makan benda yang sama. I don't know, macam family saya macam tak berapa suka makan benda yang sama. So kita just setiap hari bertukar-tukar. Cumanya saya cakap pada bibik dan family, macam kita akan makan untuk sekali makan je, sekali masak je macam tu. Kemudian kita akan tukar menu. So plannya ialah kena plan makan untuk breakfast, lunch, dinner, minum petang dan snacks. Okay, bila duduk rumah ada tendency untuk kita asyik makan je, lapar je rasa kan. Jadinya kita kena plan, tetapi pada masa sama kita limit lah ahli member kita. Dia nak perlu apa, dia nak makan apa.